Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-badr rahim wal malaikati al-muqarrabin ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Akhlis niyyah lillahi ta'ala. Yang saya hormati sahabat Encik Kamil, anggota keluarga, adik-adik dan semua yang hadir pada malam ini. Kebetulan saya hadir ke Perak atas jemputan rasmi daripada Jabatan Mufti untuk menerima watikah pelantikan daripada Jabatan Mufti Perak. Daripada jauh lah tu Perak ke dan daripada sana datang. Ala kulli hal, kita berpegang dengan konsep dalam agama ni, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong bantu membantu di dalam agama dengan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bukan tolong menolong dalam kejahatan dan juga seteru. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita pada malam yang penuh keberkatan ini, apabila kita berada dalam majlis ilmu. Dan apa jua amal ketaatan yang kita lakukan, sentiasa yang kena amalkan benda. Ingatan diri saya dan semua, lillahi ta'ala, aku buat kerana Allah. Bila kita letak semua amal ketaatan, majlis ilmu, salat, zikir, sedekah, aku buat nak Allah Ta'ala terima, bukan nak pujian orang. Kita buat ni amal ibadat kepada Allah. Kenapa nak kerana orang lain? Tapi syaitan dia bising. Kau solat lama, orang tengok tu, maka dia pun sedapkan bacaan dia. Dia baca Quran sedap, kemudian syaitan bising, bagus dah baca sedap. Kemudian supaya nak orang puji dia, maka dia buat kerana pujian orang, maka tak dapat pahala. Syaitan ni kerja dia nak menghapuskan pahala. Wal'iyadu billah, yang paling bahayanya nak jatuh kufur macam dia, tak beriman kepada Allah, nak jadi kawan dia selama-lamanya dalam neraka. Wal'iyadu billah. Kita minta dijauhkan daripada bisikan syaitan. Selagi mana dalam kita mengalir, kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan hawa nafsunya, dengan syaitannya, dan ajaran-ajaran yang menyelewengnya, sesatnya. Bukan senang benda ni, nak tolak syaitan yang tak nampak tu, hawa nafsu yang tak nampak tu, kemudian aliran yang menggunakan nama ahli sunnah wal jamaah, yang ramai kawan kita kadang-kadang terkesan, keluarga kita mungkin terkesan. Kita dah berpegang dengan akidah yang benar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang belajar sifat 20 tu betul sangat dah, pegang kejat, jazam betul-betul. Jangan belajar tauhid 3 yang boleh menjerumuskan kepada mengkafirkan orang Islam yang lain tanpa hak, mensyirikkan orang yang bertawassul dan bertabarruk. Benda-benda ni kita akan bincangkan daripada masa ke semasa, insya-Allah. Alhamdulillah, kita berada dalam bulan Rejab, Syahban, Ramadan. Jangan nampak Ramadan lagi ni, nampak yang kita ada sekarang ni. Rejab. Kerana Nabi mengajar kepada kita berdoa, Allahumma barik lana, bukan fi marazaqtana, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab
bulan Syaban. Dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berkat. Kalau ingatlah, lama dah tak datang sini. Berkat selalu kita sebut. Saya nak berkat hidung Ustaz. Saya nak berkat akan rezeki. Berkat itu, berkat ni, berkat mak ayah, berkat masjid, nak berkat. Apa makna barakah? Barakah, berkat tu bahasa kita sebut berkat. Talabu ziyadatul khair minallah. Meminta kepada Allah agar ditambahkan kebaikan. Apa dua jenis kebaikan yang kita suka? Benda kebaikan, panjang umur, rezeki, kefahaman ilmu agama, dapat salat. Minta pada Allah agar ditambahkan kebaikan kepada kita. Contoh Al-Quranul Karim, Mashaf, yang dulunya sebelum ia dicetak dan dibukukan, dia hanya helaian kosong saja, kertas saja. Orang balik, orang campak, tak ada masalah sebab kertas kosong. Tapi bila dicetak, ditulis, dia jadi barakah, berkat. Apa di antara keberkatan Al-Quran? Membaca satu huruf daripada Al-Quran yang Nabi sabdakan, yang selalu kita dengar, digandakan 10 bahkan lebih daripada itu. Kita cium Al-Quran, kita junjung Al-Quran, kita letak dekat rumah kita, kita gantung dekat rumah kita, kita letak dalam kereta. Keberkatan. Mudah diri Al-Quran itu ada kebaikan dah. Kita nak dapat kebaikan daripada ni, bacalah Al-Quran. Beramallah dengan Al-Quran. Berpegang teguhlah dengan isi kandungan Al-Quran. Diri Al-Quran itu dah sedia bulan masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Diri masjid itu sendiri ada keberkatan. Nak dapat pahala, pergi ke masjid. Itu maksudnya. Mak ayah kita ada berkat. Diri dia itu syurga di bawah telapak kaki ibu. Dalam mafhum hadis. Untuk dapat keberkatan, taat pada dia, kita cium. Diri dia itu. Bulan Rejab ini, diri bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab. Nak dapat keberkatan daripada bulan Rejab, ya Allah Ta'ala berikan kebaikan padanya, maka kena memperbanyakkan lagi ketaatan supaya kita mendapat keberkatan. Boleh faham makna barakah? Kita berberkat. Bahkan ulama menyatakan bahawa sesungguhnya keberkatan akan bulan Rejab itu disebut dengan tarjib ataupun ta'zim. Makna bulan Rejab itu sendiri. Allahu Akbar. Ulama menyatakan bahawa bulan Rejab ini adalah bulan untuk kita menanam. Bulan Syaban itu bulan kita menyiram, membaca. Bulan Ramadan iaitu bulan kita menerima akan hasil. Jadi bila sampai je bulan Ramadan, solat tu tak malas dah, puasa tu tak malas dah, sedekah tu tak malas dah. Faham tak? Cantik dah ulama susun. Bahkan Nabi memperbanyakkan berpuasa. Contohnya puasa sunat. Kalau yang masih ada lagi puasa qada daripada sekarang, terutama wanita yang kedatangan haid, ataupun mungkin lelaki yang pernah sakit yang diharapkan sembuh masih lagi tak qada daripada sekarang. Jangan pula niat puasa sunat yang qada tak habis lagi. Dan perlu difahami, tidak ada nas yang menyatakan ada puasa sunat Rejab dikhususkan. Tapi puasa sunat tu tak ada. Tadi aku puasa sunat Rejab tak ada. Tapi sebahagian daripada golongan hulu melampau, ada ni Rejab, dapat ada puasa padanya, nama dia niat aku berpuasa sunat Rejab. Tapi memperbanyakkan, Nabi ada. Sahabat meriwayatkan bahawa Nabi bila dalam bulan Rejab
mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan berpuasa sehingga kami menyangka Nabi tak berbuka-buka. Dan Nabi berbuka seolah macam tak puasa. Hari yang lain macam tak puasa dalam bulan Rejab. Nak menunjukkan banyaknya melakukan amalan ibadat puasa. Dan dalam bulan Rejab ini ataupun bulan Rejab ini ada padanya disebut sebagai bulan hurum ataupun bulan haram. Jangan terjemah dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau haram satu makna je, iaitu benda yang dilarang kalau buat berdosa. Sebab kita nak cerita sedikit lah tentang Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni panjang ni. Sebelum pukul 12 tu belum tentu lagi habis. Sebelum pukul 12 belum tentu lagi habis. Saya daripada KL ke sini 5 jam, balik 10 jam. Itulah semua ayat saya. Tuan-tuan duduk setiap motor, tak ada setiap motor, jalan kaki je rumah 2 minit. Tunggulah sekejap. Memang tak nak ambil lagi kan. Tapi kita ringkas dan kita ambil poin-poin yang penting. Bila sebut kita berada dalam bulan Rejab, Allahu Akbar, berkatnya bulan Rejab, ada padanya disebut sebagai bulan hurum, bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan dengan maksud bulan yang diharamkan, yang difahami sebahagian daripada kita benda yang berdosa kalau kita lakukan. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim hingga akhir. Sesungguhnya dihitung akan bulan Islam itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu penciptaan langit dan juga bumi. Dan daripada 12 bulan itu arba'atun, ada 4 bulan haram, arba'atun hurum. Allah Ta'ala kata sini, itulah agama yang sangat mulia. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang diceritakan oleh Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang dimaksudkan 4 bulan yang dimuliakan itu, adik-adik tahu tak? Siapa tahu saya nak bagi apa dah. Apa dah? Kalau ada belajarlah. Apakah 4 bulan hurum? Beginilah. Obeng. Bagi kat ayam. Okey, cepat siapa tahu? 3 1 2 3 4 5. Apa bulan 4 bulan? Lepas ni kena ingat. Tutup dalam bulan Zulqaidah. Ikut Ustaz. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Rejab. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Okey. Bila kita membicarakan tentang berkat, kerana dalam bulan Rejab ini, banyak peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Ya. Yang pertama, bila ada peristiwa-peristiwa agung yang pernah berlaku dulunya, khususnya kepada para nabi dan sahabat-sahabat dan ulama-ulama, yang pertama kita nak ambil pengajaran. Yang keduanya kita nak ambil keberkatan daripada apa yang pernah berlaku dalam bulan Rejab tersebut yang mungkin ditimpakan kepada sebahagian para nabi, sahabat, ulama-ulama dan orang saleh. Contohnya, apa yang antara pernah berlaku dalam bulan Rejab? Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Binti Aminah bintu Wahab. Masya Allah. Aminah bintu Wahab mula-mula mengandungkan Nabi, iaitu pada awal malam bulan Rejab, yang dia akan berikan nama kandungan tersebut nanti bila dilahirkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berlakunya, iaitu awal malam bulan Rejab. Macam mana Ustaz? Dulu ada scanner ke apa semua tahu boleh dia mengandung? Ada tanda-tanda muntah ke apa semua?
Sebab Aminah dia mengandung, dia tak macam perempuan yang lain mengandung, sebab dia tak rasa sakit langsung menanggung akan kandungan. Ringkas cerita dia yang diriwayatkan oleh ulama, antaranya Salahuddin Al-Allai dan selainnya. Suatu malam, ini malam awal bulan Rejab, yang dia bermimpi bahawa dia bermimpi melihat satu pokok yang sangat besar. Dan pokok tersebut, daripada pokok tersebut banyak cahaya. Dan daripada banyak cahaya tersebut ada satu cahaya yang paling kuat sinarannya. Dan ketika dia melihat dalam mimpi dia, melihat cahaya yang paling kuat sinarannya, jatuhlah dia ke dalam bilik. Kemudian dia terjatuh. Maka dia khabarkan kepada suaminya Abdullah, iaitu bapa Nabi SAW. Maka Abdullah mengatakan, pergilah engkau kepada Khalifah bin Attab, yufassiru laki hadzal manam. Dia akan mentakwilkan mimpi, tafsir mimpi tersebut. Ringkasnya Aminah bintu Wahb pergi. Ini cerita malam awal bulan Rejab. Dia pergi bertemu dengan Khalifah bin Attab dan menceritakan perihal mimpi tersebut. Dan Khalifah bin Attab menyatakan bahawa pokok yang sangat besar itu adalah perumpamaannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bapa kita Nabi Allah Ibrahim juga disebut. Hebatnya Nabi Allah Ibrahim, salah silah dia itu kena dengan Nabi Muhammad. Siapakah anak Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ismail. Dan keturunan Nabi itu kena dengan Ismail alaihissalam. Ketika mana Mi'raj, Nabi naik ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad meriwayatkan ketika mana balik bahawa rupa paras dan tubuh badan Nabi Allah Ibrahim macam-macam. Sifat dia itu macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya-cahaya yang banyak tersebut adalah sekalian para nabi dan juga rasul. Dan cahaya yang paling kuat sinarannya itu adalah kandungan yang sedang kamu kandungkan sekarang ini, yang mana jatuhnya dia ke dalam bilik kamu, yakni kamu akan melahirkannya di Makkah Al-Mukarramah. Gembira tak? Gembira. Dan dia adalah Muhammad, iaitu Nabi sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Bahkan Muhammad itu semulia-mulia Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengar cerita-cerita Nabi ini, terutama Nabi Muhammad, kita kena berbangga bahawa kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad afdalul makhluqat wa afdalul anbiya. Seafdal Nabi, seafdal ciptaan makhluk. Bahkan umat yang paling baik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Tapi dengan syarat kena ikut akidah Nabi dan hukum hakam yang disediakan oleh Nabi. Yang kafir sekarang ini, yang tak ada hidayah lagi Islam, mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia tak dia? Mulia. Selagi mana tak masuk Islam. Kita ni bila dah Islam, dah beriman, mengikut apa yang disediakan oleh Nabi, kita jadi mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nahnul akhirun wasabiqun. Kami, kita ni, Nabi dan kita disebut al-akhirun, iaitu Nabi yang terakhir dan umat yang terakhir. Wasabiqun, dan kami, kita ni adalah umat yang mula-mula sekali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mula-mula dibangkitkan daripada kubur adalah Nabi Muhammad. Kemudian sekalian para nabi. Kemudian umat Nabi Muhammad. Kemudian di akhirat nanti yang mula-mula masuk syurga adalah Nabi Muhammad. Kemudian sekalian para nabi. Dan di kalangan umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kena berbangga dengan Islam. Ada orang dia malu, dia nak susuk Islam dia. Sebab apa dia? Sebab dia tak nak puasa. Ada? Kena tangkap. Ni apa? Muka dia bukan ala-ala, bukan nampak macam Melayu ni. Kita India, Cina ni kadang-kadang nampak bukan boleh nak tengok orang. Sanggup dia kata, saya wal'ayazubillah, saya bukan Islam. Sebab dia nak
Kita kena bangga kita Islam. Kerana bila Islam, bahkan umat Nabi Muhammad SAW, kita akan selamat di akhirat Allah. Akhirat kehidupan yang kekal abadi, yang tak mati dah. Tak mati dah. Dunia ni darul fana, tempat yang akan binasa dan akan mati. Bila mati dalam alam barzakh, sama ada dapat nikmat ataupun azab oleh Allah, kemudian dibangkitkan pula, tak mati-mati dah. Dua je tempat. Imma faizun fil jannah wa imma khasirun fil nar. Sama ada berjaya sebab dia mati dalam keadaan beriman dengan rahmat Allah, dimasukkan dalam syurga, ataupun wal a'yadu billah, dia mati dalam keadaan kufur, kekal dalam neraka selama-lamanya. Nabi tak boleh bagi syafaat kalau kufur. Kalau maksiat yang lain Nabi boleh bagi syafaat. Kena takut kepada dosa kufur. Takut tu maksud dia apa dia? Dia kena belajar perkara yang membatalkan iman untuk dia jauhi. Kerana bila batal iman, rosak seluruh amal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Rejab juga berlaku peperangan Tabuk yang dipimpin oleh Nabi dan juga para sahabat dalam musim panas, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitan dengan kita? Iaitu, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat dalam bulan Rejab dalam peperangan Tabuk, Engkau berikan kemenangan kepada kami dalam bulan Rejab dalam menghadapi siapa dia? Syaitan, iblis, kemudian juga hawa nafsu yang menyuruh kepada maksiat dan juga kepada kekufuran. Ambil berkat daripada kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Bukan saja tahu ia berlaku kepadanya peperangan Tabuk. Pada bulan Rejab juga wafatnya seorang ulama yang sangat besar. Sangat besar ulama yang sangat besar. Yang Nabi SAW pernah bersabda bahawa dunia ini akan disinari tibaqal ard, yamla'u tibaqal ard, akan disinari akan dunia ini dengan seorang al-alim Quraisy, orang yang sangat alim daripada bangsa Quraisy. Siapa dia? Maka ulama menyatakan iaitu Imam Mujtahid Mutlaq, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i siapa dia? Ulama kita lah dalam fiqh dan akidah. Alhamdulillah, dia wafat dalam bulan Rejab. Apa kaitan dengan kita? Yang pertama kita tahu sejarah dia. Dia wafat, Imam Syafi'i ni wafat di antara asbab dia penyakit, orang panggil sekali penyakit buasi. Tahu buasi? Buasi tu buasi. Ya, buasi. Sebab dia sibuk sangat dengan belajar, macam minum tak jaga. Imam Syafi'i dia wafat dalam bulan Rejab. Andai kata ada keluarga kita, sahabat kita, jiran kita yang mungkin kita dapat berita dia wafat dalam bulan Rejab, kau muliakanlah ya Allah sebagaimana kau muliakan. Siapa dia? Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat dalam bulan Rejab. Imam Syafi'i pada zaman dia, Imam Syafi'i ni hebatnya, sangat hebat, luar biasa lah. Dalam buku ni, kitab ni, dia tutup sebelah ni, dia tak boleh buka, dia terus hafal, tengok terus hafal. Manusia biasa ya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada guru dia, seorang perempuan keturunan Nabi juga. Imam Syafi'i keturunan Nabi, iaitu Sayyidah Nafisah. Banyak kisah Sayyidah Nafisah ni, nanti akan datang saya cerita. Cumanya ada doa yang diajar oleh Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ni perempuan hidup pada zaman Imam Asy-Syafi'i. Setiap kali Imam Syafi'i sakit, dia akan utuskan anak buah dia pergi bagi tahu kepada Sayyidah Nafisah, tolong doakan dia sembuh. Maka orang itu pergi bagi tahu Sayyidah Nafisah,
untuk doakan Imam Syafi'i kalau dia sakit sebut. Sebelum sampai kepada Imam Syafi'i, datang semula bagi tahu bahawa dia dah sampaikan khabar bahawa doakan untuk dia. Imam Syafi'i dah sembuh. Sayyidah Nafisah ni waliyah, seorang perempuan yang akidah dia betul. Dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7,000 kali. Tolong. Dekat mana dia khatamkan Al-Quran? Dekat rumah dia tu, dia gali, dia buat dalam liang lahat. Sini jangan buat ya, bangunan ni apa semua ya, tempur kat bawah. Kat rumah kita pun tak perlulah buat, tapi nak beritahu supaya kita ni ingat kepada mati. Setiap kali dia nak baca Quran, dia akan turun dalam kubur, dia akan baca sehinggalah dia wafat di sini. 7,000 kali khatam selama hidup. Dan dia berpuasa sepanjang hari. Tolak sepanjang hari. Sehinggalah di hujung akhir hayat dia, orang kata, wahai Sayyidah Nafisah, kau dah nak mati dah, berbukalah. Al-an uftir, wallahi la uftir. Aku dah puasa berpuluh-puluh tahun. Sekarang kau nak suruh aku berbuka dekat nak mati ni? Wallahi la uftir. Aku tidak akan berbuka. Di Mesir, kubur di Mesir. Siapa ada rezeki pergilah. Doa kepada Allah di sisi kubur orang saleh mustajab. Siapa yang mustajabkan? Allah. Siapa yang mustajabkan? Allah. Imam Syafi'i dia berdoa dekat kubur Imam Abu Hanifah. Dia salat kepada Allah dekat kubur Imam Abu Hanifah. Orang kita allergi tu. Bila salat dekat kubur, ni bila kubur ni. Kita salat kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad dalam kisah Isra dan juga Mi'raj, ada beberapa tempat, 4-5 tempat yang daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia berhenti tempat tersebut, dia solat 2 rakaat. Solat daripada Madinahnya, daripada Turi Sainanya, daripada kota Madian Nabi Allah Syuaib, kemudian Baitul Laham, iaitu tempat kelahiran Nabi Isa AS. Dia solat kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita yang pelik. Bila ada orang salat dekat kubur, salat dia dekat kubur orang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah kubur. Sayyidah Nafisah diberikan kemuliaan yang sangat hebat. Pada zaman dia ada seorang raja yang zalim. Boleh cerita sikit? Dan hafal doa ni doa Sayyidah Nafisah aja. Mudah-mudahan mustajab jika kita ditimpa musibah. Bahawa raja tersebut, ringkas ya, tidak suka kepada seorang rakyat dia yang tak dengar cakap dia. Dia nak bunuh. Lalu dia perintahkan kepada Panglima Hulu Balang, dia pergi bawa orang pemuda itu datang dekat tempat aku nak bunuh dia. Dia Muslim, raja ni, tapi dia zalim. Dia Muslim, bukan Firaun, bukan. Lalu Panglima Hulu Balang tu pun pergi ambil pemuda tersebut. Dalam perjalanan ke istana, pemuda itu kata, aku nak singgah sekejap dekat rumah Sayyidah Nafisah. Aku nak minta dia doakan pada aku. Bolehlah. Maka mereka pun bawalah pemuda tersebut jumpa Sayyidah Nafisah. Maka Sayyidah Nafisah mendoakan kepada pemuda tersebut. Ikut baca sama-sama dengan saya boleh. Hajjaballahu anka absara az-zalimin. Absara az-zalimin. Maksud dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan hijab pandangan orang-orang zalim ke atas kamu. Lepas dia doakan kepada orang itu, maka dibawalah akan pemuda tersebut masuk dalam istana. Sesampainya dalam istana tersebut, maka raja tersebut berkata kepada pengawal itu, mana dia pemuda yang aku suruh kau bawa dalam istana ni? Ni di depan kau, wahai raja. Tak ada pun, aku tak nampak. Maknanya Allah Ta'ala menghijabkan dia daripada melihat orang yang dia nak bunuh. Apa yang berlaku sebenarnya? Lalu diceritakanlah, pengawal dia cerita kepadanya, dia ambil pemuda tersebut pergi jumpa dengan Sayyidah Nafisah, dan Sayyidah Nafisah mendoakan semoga Allah menunjukkan pandangan orang-orang zalim dan tersentak hati dia.
Maknanya dia kata aku yang zalim lah. Sebab aku tak dapat melihat orang yang dia nak zalim. Pada masa itu juga orang itu bertaubat. Raja itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan awalnya nak bunuh akan pemuda tersebut. Dia bagi harta, dia bagi pakaian, dia bagi apa semua, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu kisah yang berkaitan dengan Sayyidah Nafisah, sebab dia diguru kepada Imam Syafi'i juga. Di sebelah rumah dia ataupun ni rumah Sayyidah Nafisah. Kita cerita wali yang sikit ya, boleh? Ni ada rumah-rumah orang lain. Tapi rumah-rumah orang lain yang di sebelah dia, sebelah kanan, sebelah kiri ada orang Yahudi. Dan di sebelah rumah dia tersebut ada dua beranak. Dua beranak, mak dengan anak dia. Tapi anak perempuan dia ini ada penyakit maslul. Maslul ni lumpuh, tak boleh nak berjalan. Setiap kali mak dia nak pergi kerja, dia akan tinggalkan anak dia di rumah orang Yahudi yang lain untuk tengok. Tapi hari itu orang Yahudi sebelah tu pun tak ada. Jadi dia kata, boleh tak mak nak tinggalkan awak dekat rumah Nafisah? Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Dia nak makan, nak pergi, nak berok, nak kencing kan susah. Ada orang senang. Lalu diletakkan dekat rumah Sayyidah Nafisah. Bila tiba waktu maghrib, mak dia tak balik. Bila tiba waktu maghrib, waktu salat, berbuka, kemudian dia mengambil wudu. Ini karamah seorang waliullah, iaitu Sayyidah Nafisah, yang mengkhatamkan 7,000 kali Al-Quran dalam kubur dengan bacaan yang betul yang aku dalam kita. Dia ambil wudu, perempuan anak dia yang lumpuh tersebut duduk dekat tengah-tengah lorong ataupun tengah-tengah dekat tempat ruang tamu. Dia pergi dekat bilik air dia, ambil air sembahyang, kemudian dia nak pergi semula. Lalulah depan perempuan tersebut dan terjatuhlah titisan daripada air wudu dekat kaki anak perempuan Yahudi tersebut, dan dia pun teruskan ada salat. Macam kita lah, bila jatuh air kita buang. Dia gosok, buang tu, tiba-tiba dengan berkat air wudu Sayyidah Nafisah, terus dia boleh berjalan. Lalu dia balik, dia cerita dekat mak dia, dan ringkasnya kedua-dua itu datang semula dekat rumah Sayyidah Nafisah dengan karamah seorang keturunan Nabi SAW yang akidah dia betul, beramal saleh. Dia pun menyatakan kedua beranak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semua daripada orang Yahudi yang lain turut mengucap dua kalimah syahadat masuk Islam. Akhlak itu penting. Bukan nak fikir karamah je. Kita ni air wuduk kita mudah sangat. Nak beritahu akhlak. Itu siapa dia? Sayyidah Nafisah, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i wafat bila? Dalam bulan Rajab. Banyak lagi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Asy'ariyah Maturidiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, berjaya membebaskan Baitul Maqdis, iaitu pada 27 Rejab. Kemenangan dia dalam bulan Rejab. Apa yang berlaku sekali? Subhanallah. Kemudian juga banyak lagi Raja Najasyi. Raja Najasyi yang beriman mati dalam bulan Rejab, yang Nabi kata mata rajulun salih, telah matilah seorang lelaki yang salih. Dan inilah bermulanya salat jenazah secara gaib yang mula-mula dilakukan oleh Nabi SAW. Banyak perkara yang berlaku dalam bulan Rejab. Kaedah ulama mengatakan, bila ada banyak berlaku perkara-perkara yang ditimpakan kepada Nabi, sahabat, ulama-ulama, maka bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah mukjizat yang agung, Al-Isra' wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekadar seronok dengar cerita, tetapi tanda sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Kita siapa tak nak muliakan Nabi Muhammad? Fikir kat situ cukup dah. Kita ni hamba Allah. Maknanya kita kena memuliakan Nabi Muhammad. Memuliakan dengan cara macam mana? Antaranya mengikut akidah Nabi, tahu sejarah Nabi, tahu akhlak Nabi, tahu perjalanan Isra dan
dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kena letak dalam hati hubbun Nabi. Aku cinta sangat kepada Nabi. Aku nak tahu sejarah Nabi supaya diri aku, keluarga aku, masyarakat aku dapat menelusuri akan akidah, syariat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, ini dalam bab hukum dulu kita tengok. Dah masuk isyak dah? Tak lagi. Sini tak berbunyi, tak suruh ni. Kata kan? Hukum wajib beriman Isra itu berlaku dengan roh dan juga jasad, dengan nyawa dan juga tubuh badan, bukan manamiah. Jadi sebab ada sembang mengatakan bahawa Isra Mi'raj ini berlaku dalam Nabi keadaan dia tidur. Jadi apa dia? Dalam keadaan mimpi. Tak boleh ragu-ragu tentang Isra. Sebab disebut secara jelas, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah mendahulukan dengan kalimah subhanah. Ini benda yang sangat penting kita kena tahu. Bukannya Allah Ta'ala nak ceritakan tentang Isra dan juga Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit bertemu dengan Allah yang berada di langit, maka itu adalah sesat dan boleh membatalkan akad iman kalau beriktikad Tuhan berada di atas Sidratul Muntaha. Sebab kalimah yang mula-mula didahulukan dengan Maha Suci Allah, tiba-tiba samakan Allah Ta'ala dengan makhluk pula duduk dekat atas langit. Na'udzubillah. Maha Suci Allah yang memperjalankan Asra. Asra tu memperjalankan pada waktu malam. Lailan sebahagian malam. Ulama kata apa dia? Bukan satu malam penuh. 1/3 malam je sebahagian ulama kata. 1/3 malam. Itulah mukjizat. Ialah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nisbahnya kena naik unta, naik keldai, ke jalan kaki berhari-hari. Naik pula ke langit pula yang pertama. Langit dunia dengan langit yang pertama jarak dia 500 tahun. Sebenarnya mukjizat tak? Mukjizat. Apa makna mukjizat? Perkara yang mencari adat yang luar biasa, yang tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu. Dia tak macam karamah. Karamah kadang-kadang sihir boleh lawan. Dan bagi mereka yang mendakwa, yang mengaku sebagai Nabi, contohnya apa dia? Nabi Musa alaihissalam, bahawa tongkat dia itu boleh mengalahkan akan tukang sihir yang kononnya tongkat ahli sihir itu bertukar menjadi ular. Padahal tak bertukar menjadi ular pun, dia mengelaburi mata orang saja. Tapi tongkat Nabi Musa itu mukjizat sehingga menjadi ular yang hakiki, ular yang benar, sehingga memakan akan tongkat-tongkat akan ahli sihir. Begitu juga mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain. Mukjizat Nabi kita Muhammad ni, masa hidup dia saja ada 3,000 lebih mukjizat. Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang berlaku dalam bulan Rejab, 27 Rejab, iaitu Al-Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan dengan subhana. Ma makna subhana? Apa maksud subhana? Tanazzaha, taba'ud, maha suci, terpelihara Allah, jauh Allah daripada persamaan sedikit pun daripada makhluk. Ingat ya, ada orang dia bersungguh-sungguh belajar lafaz dalam salat, dia nak belajar terjemahan, tak apa belajar ilmu akidah sebab nak khusyuk. Al-Fatihah dia belajar terjemahan, sebut subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Dia nak ambil yang ini. Ketika mana sujud, kita disunatkan sebut apa dia? Subhana rabbiyal a'la. Subhana kita dah sebut tadi. Maha suci Allah, terpelihara Allah daripada persamaan dengan makhluk.
Al-A'la, kalau terjemah literal macam tu, tertinggi. Kalau tak belajar maknanya Maha Suci Allah yang sangat tinggi tempatnya. Batal imam ulama bersolat. Kerana apa dia? Al-A'la aliyul qadri jiddan. Yani sifat Allah, Maha Suci Allah daripada persamaan dengan makhluk. Tak boleh terjemah satu. Tinggi dengan makhluk. Jarak ataupun arah ataupun tempat. Tetapi apa dia? Iaitu Maha Suci Allah yang aliyul qadri jiddan. Martabat Allah, sifat Allah yang sangat mulia. Azan ke? Betul. Tak ada azan dulu. Tak ada. Nak azan. Amin. Nak jual azan. Habis azan. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا سيدي يا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. أخلص النية لله تعالى، ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha Suci Allah yang memperjalankan lailan. Asra tu memperjalankan pada waktu malam dah. Lailan nak beritahu sebahagian kecil sahaja daripada malam, nak menunjukkan mukjizat yang agung yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini kita faham. Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Tengok ya. Allah menggunakan nisbah ataupun gelaran kepada Nabi Muhammad adalah hamba-Nya. Dan bukanlah menjadi sebab kepada kita bila sebut hamba, tak perlulah kita nak puji. Sebab Nabi Muhammad Allah Ta'ala sendiri gelar dia hamba. Kenapa nak sebut yang dikasihi, yang disayangi? Allah Ta'ala sebut hamba. Itulah yang menjadi penyebab golongan Al-Wahabiyah kata, dia gunakan dalil ini, Nabi Muhammad itu hamba Allah sahaja. Sebab Allah Ta'ala sendiri kata. Kita jawab untuk diri dia. Yang pertamanya, ketika mana Nabi SAW naik ke langit yang tinggi, Allah Azza wa Jalla menyatakan, bertanya kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan ini bukan sebab Allah tak tahu, tetapi untuk memberitahu kepada umat dia tentang diri Nabi Muhammad, hasil daripada jawapannya.
Apa Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bimada usyarrifuka ya Muhammad, dengan apa aku memuliakan kau hai Muhammad sampai boleh naik tinggi ni. Nabi-nabi yang lain tak ada mukjizat ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bi an tansubani ila nafsika bil ubudiyah. Engkau memuliakan aku ya Allah adalah dengan engkau menyandarkan dan menggelarkan aku hamba kepada kamu. Jadi hamba tu mulia lah di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah sampai ke langit yang tinggi. Yang keduanya, hamba lawannya tu Tuhan. Dan kita juga adalah hamba kepada Allah. Dan semulia-mulia hamba kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Semulia-mulia hamba. Minal Masjidil Haram. Perjalanan dia daripada Masjid Haram. Ini kita nak sebut haram ni. Haram. Sebab pergi Mekah. Ha? Orang nak kata haram. Daripada nak pergi tan'im, nak pergi apa, mikat apa semua haram kan? Ada. Pernah dengar tak? Yang pertama, masjid ataupun Baitullah. Kalau belajar bahasa Arab, Baitun nama dia rumah. Yang difahami adalah rumah tempat tinggal. Betul tak? Rumah tempat tinggal. Kalau tak belajar akidah, kalau sebut Kaabah itu Baitullah dengan makna rumah tempat tinggal Allah, batal iman dia. Sebab menetapkan Allah Ta'ala berada dalam Kaabah. Tapi nama Baitullah. Apa makna Baitullah? Rumah ataupun tempat ataupun masjid. Mekah juga disebut masjid. Rumah atau tempat atau masjid yang dimuliakan oleh Allah. Mulialah. Al-Haram ada beberapa makna. Al-Haram yang pertama memang dengan makna yang kita fahami, iaitu tak boleh melakukan sesuatu perkara yang mana dia hanya berlaku di tanah haram sahaja. Tempat lain tak apa nak buat. Dekat tanah haram tak boleh. Maknanya ada undang-undang yang khas, hukum yang khas. Apa dia? Tak boleh berburu. Kat sini nak berburu lah. Tak boleh nak mematahkan dahan dengan sengaja macam itu. Tak boleh. Kalau tidak kena bayar denda. Tempat lain tak apa. Itu dikatakan haram. Rumah yang dimuliakan oleh Allah dan diharamkan melakukan benda yang diharamkan, tak dibolehkan. Yang kedua, haram dengan makna al-mudha'afah. Al-mudha'afah, apa makna al-mudha'afah? Yang tak ada dekat tempat lain, hanya ada di situ, iaitu gandaan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situlah tampil Nabi Isra. Bukankah Nabi menyatakan satu solat yang dilakukan di Masjidil Haram, pahala dia menyamai ataupun lebih daripada 100,000 pahala kan? Di Mekah 100,000 pahala. Tempat lain tak ada. Jadi Al-Haram juga makna dia apa dia? Iaitu Al-Mudha'afah, gandaan ganjaran pahala. Kalau di Madinah Nabi kata gandaan dia satu solat menyamai 1,000 pahala solat. 3 tempat je ada gandaan yang jadi macam itu. Satu lagi Masjidil Aqsa digandakan menjadi 500 kali ganda pahala solat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada masjid yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, iaitu haram, ke Masjidil Aqsa. Apa makna Aqsa? Masih kita faham dah. Yang sangat jauh dekat Syam tu. Dia bukan tanah Hijaz, dekat Syam. Jauh. Allati barakna hawlahu,
yang kami berkati akan sekelilingnya. Kita dah belajar tadi apa makna berkat. Jadi mulialah tempat yang di sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Apakah negara yang ada keberkatan yang Allah Ta'ala sebutkan ini? Ada 4 buah negara yang sangat diberikan keberkatan. Iaitu yang pertama sekali bumi Palestin yang ada padanya Al-Aqsa. Kemudian Jordan. Kemudian Syria yang sekarang ini gempa bumi. Semoga Allah Ta'ala meringankan ujian yang diberikan kepadanya ini, diberikan kebaikan, diberikan pahala kepada mereka yang sabar. Syria, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dan sebahagian kecil daripada bumi Iraq. Nama Iraq. Kenapa dia berkat? Orang nak cari juga. Apalah kita ulang kaji. Yang pertamanya, sekalian para nabi. Nabi ada jumlah berapa? 124,000 nabi. Rasul daripada 124,000, 313. Yang wajib diketahui 25. Nabi yang ramai-ramai itu, yang paling banyak sekali, paling ramai sekali dibangkitkan sebagai Nabi dan juga Rasul adalah di bumi Syam. Jadi berkatlah sebab diri Nabi itu mulia. Dan yang keduanya, jasad para Nabi yang paling ramai sekali disemadikan adalah di bumi Syam. Dan malaikat Jibril, ketua para malaikat yang paling kerap sekali turun ke bumi. Di mana dia paling kerap turun? Di bumi Syam. Jadi berkat bumi Syam itu sendiri. Allah. Sebab itulah Nabi berdoa dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah akan bumi Syam dan bumi Yaman. Saya nak cerita sikit hadis ini ya, tentang kemunculan golongan Al-Wahhabiyah. Ini dalil dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Suatu ketika Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah akan bumi Syam dan juga bumi Yaman. Kemudian sahabat datang, wa kaifa nasjina ya Rasulullah? Bagaimana pula dengan kota Najd? Kota Najd di mana? Di selatan Madinah. Nabi ulang sekali lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Sahabat tanya, wa kaifa najdina ya Rasulullah? Bagaimana kota Najd pula ya Rasulullah? Nabi ulang lagi doa yang sama. Last sekali baru Nabi bersabda tentang kota Najd. Hunakal zalazilah, hunakal fitan, hunaka sayakhruju qarnun min qarnish syayatin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bukhari ni martabat paling tinggi. Mafhum. Maksud dia, di sana nanti akan terbitnya fitnah ataupun kekufuran yang paling besar adalah mereka yang berasal daripada kota Najd. Maka ulama mengatakan memang telah terbukti yang lahir daripada sana selepas kewafatan Nabi Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab ni apa dia? Dialah yang mengaku Nabi selepas kewafatan Nabi SAW. Kemudian selepas berkurung-kurung lamanya muncul daripada kota Najd Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal daripada selatan Madinah. Apa berlaku dekat Riyadh sekarang ni? Semua orang tahu. Macam-macam dan nak jadi pelik-pelik dah. Subhanallah. Ustaz, Arab tu Ustaz? Arab ke tak Arab ke? Dah, Arab ke tak Arab ke? Melayu ke tak Melayu ke? Kalau kufur pada Allah, kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni nak jaga diri kita. Nabi dah bagi clue dah bagi hint dah, hati-hati dengan fahaman dan aliran ini. Dan aliran inilah yang membawa fahaman ekstrim, mengkafirkan orang, membid'ahkan, mensyirikkan dan sebagainya. Wal'iyadu billah. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke Masjid Aqsa alladhi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Palestin, Lebanon, Jordan, Syria, sebahagian kecil daripada Arab.
Dalam akhbar Makkah berceritakan. Nak beritahu, kongsilah sikit cerita ni, mungkin dah tahu tak, kalau kita ulang tadi. Ini cerita sahih. Nabi Allah Ibrahim AS, ketika mana dia meninggalkan isterinya Sarah dan anaknya Ismail di bumi Mekah, yang dia nak pergi ke Iraq. Mekah ketika itu kering kontak, bumi yang tak ada, tak subur langsung, tak ada. Maka Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Ya Allah, rezekikanlah akan kepada kedua anak ni, Nabi tahu, dengan buah-buahan supaya mereka boleh hidup di sini. Aku nak pergi berdakwah, nak melakukan amalan ketaatan kepada kamu. Allah memustajabkan doa Nabi Allah Ibrahim. Apa dia? Di bumi Syam ada satu bukit. Bukit itu sejuk dia. Tanah dia subur. Dan terbit daripada tanah tersebut, bukit tersebut, buah rumman, buah inap, rumman ni buah apa ni? Buah delima, buah anggur yang sangat segar. Allah memerintahkan Jibril cabut betul bukit tu, letak dekat sisi Mekah. Yang ni nama dia adalah Taif. Jabal Taif. Benar tak Taif? Taif. Dan berkat dia sampai ke hari ini, bumi Taif adalah tempat pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran yang paling segar di dunia. Hasil daripada mana? Hasil daripada keberkatan bumi Syam. Ya Allah Ta'ala memustajabkan doa Nabi Allah Ibrahim. Lalu dicabutkan, malaikat cabut, malaikat pindahkan bukit tersebut, letak dekat Taif. Taif kan dekat dengan Mekah. Allazi barakna haulahu, yang kami berkati akan sekelilingnya. Tujuan Isra dan juga Mi'raj, ini ayat disambung. Linuriyahu min ayatina, tujuan dia adalah Allah Ta'ala ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran ciptaan Allah kepada Nabi Muhammad. Malakul A'la, syurga, tengok Arash, Sidratil Muntaha, tengok. Bukan nak menunjukkan diri Allah yang berada dekat atas langit. Quran sebut dah. Untuk menunjukkan tanda-tanda ciptaan Allah. Tuan-tuan, saya duk beria, duk jerit benda ni bukan nama. Bila Isra dan juga Mi'raj, golongan yang mendakwa yang Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah, menerima kefarduan solat, dia ambil dalil inilah Isra dan juga Mi'raj. Ini dalil Allah Ta'ala berada di langit sebab Nabi naik ke langit. Orang awam, Allah Ta'ala dekat langit. Hada batilun. Ini tak betul. Kerana apa dia? Maskanul malaikah fis sama. Tempat tinggal malaikat adalah di langit. Takkan Allah Ta'ala duduk di langit? Dalam hadis yang lain mengatakan, langit yang luas kita tengok dekat luar tu, luas ni, selang 4 jari, selang 4 jari, ada malaikat, kita tak nampak. Yang kerjanya rukuk, dia ada sebagian rukuk, dia ada yang sujud, dia ada yang qiyam, dia melakukan amal ibadat. Itu je kerja dia. Kalau kata Allah Ta'ala di Arash, di Sidratil Muntaha, di langit, orang itu menyamakan Allah dengan makhluk wal-'iyadzu billah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Syarah dia adalah kita ringkaskan. Saya nak ambilkan juga Mi'raj ni, tapi saya tak ambil masa banyak. Ni pukul 9, saya cuba ambilkan 9 subuh sekejap. Tak apalah, lepas nak baring ke apa pun tak ada masalah. Dia betul nak kuning. Saya nak ingatkan, orang menuntut ilmu ni, Nabi kata syaitan dia bawa 3 benda. Yang pertama dia bawa tongkat. Itu yang kata setulah nak berok dengan kencing ataupun nak pergi balik. Dia betul. Bukan pasal dia buat tongkat. Kol. Yang sebelum tu tak ada masa kencing pun. Masa gaji kencing, bila pergi je masuk sama bilik air, tengok dah dia tak dapat ilmu dah. Dia cocok dekat pundi kencing kita. Ustaz, tapi saya betul-betul nak kencing dah. Pergi nak kencing ni kan belum. Dia bawa sedok untuk mengantuk semua.
Dia bawa gincu. Orang cakap sini, dia cakap kat situ. Sini tak ada kat sini kalau cakap lagi sekau di saya je. Syaitan punya kerjaan. Okey, tak apa. Perjalanan Nabi SAW. Okey, saya dah juga sikit. Bermula daripada rumah sepupunya, iaitu Ummu Hani. Hamzah sepupunya juga. Yang mana Nabi sedang tidur di situ. Tempatnya nama dia Ajiyad. Kalau dengar Ajiyad. Jibril alaihissalam datang ke rumah tersebut dan membuka atap. Ini mulianya Nabi. Bukanya atap, tidak jatuh pun pasir daripada atap tersebut kepada Nabi SAW sebab nak memuliakan Nabi. Ambil Nabi perginya dekat mana? Perginya dekat Masjidil Haram. Maka didatangkan kepada Nabi satu binatang nama dia Burak. Burak ini adalah berwarna putih dan dia adalah binatang tunggangan sekalian para Nabi. Nabi-Nabi dulu pun naik juga binatang, kan? Tunggangan. Bukan Nabi Muhammad SAW. Di antara yang menaikinya adalah Nabi SAW. Berwarna putih dan ia itu lebih tinggi daripada keldai. Lebih tinggi daripada keldai dan lebih kecil daripada baral, katakan daripada kuda dengan keldai. Itu baral. Dan dia ada sayap. Tapi bukan, hati-hati, bukan gambaran yang ditulis oleh seseorang yang diletak dekat rumah dia. Ada gambar sayap macam kuda, macam baral tadi. Kemudian ada kepala wanita ataupun kepala budak perempuan, dan dia kata itulah Burak. Ada nampak tak orang muda-mudanya tu? Oh, minta maaf, sebahagian daripada orang bangsa India yang Muslim yang tak mengaji, dia kata dia lukis yang itu. Tak, bukan kepala dia wanita, tak, dia kepala binatang. Dan kelajuan dia sejauh mata memandang, kaki dia akan sampai terus. Kita ni macam saya lah, tuan punya tu, kalau bawa kereta kat highway depan tu tak sampai. Tekan minyak highway sendiri pun tak sampai. Burak ni pandangnya sampai kaki. Allah. Ketika mana Burak ini sampai di depan Nabi SAW, maka Burak ni dia mengelupur. Bukan mengelupur, dia tak duduk dia. Sebab apa? Sebab dia gembira bahawa yang paling mulia daripada kalangan makhluk naik di atas binatang tunggangan, iaitu Burak. Lalu Jibril mengatakan, duduk diam senyap-senyap, bahawa sesungguhnya yang naik di atas kamu ini adalah semulia-mulia ciptaan Allah. Maka meneruskanlah perjalanan Nabi Muhammad bersama dengan Jibril alaihissalam. Di mana tempat yang mula-mula dia singgah? Siapa tahu pula? Wah, ya dia ni. Open juga. Api bateri lah tu nak wallah. Ada buat. Masya Allah, Madinah. Tapi Yathrib lah nama tu ketika itu. Nabi SAW berhenti di satu tempat yang mana subur tanahnya, banyak pokok-pokok. Lalu diperintahkan kepada Nabi Muhammad salat 2 rakaat. Selepas daripada salat, ditanya kepada Nabi Muhammad, tahukah kamu di mana kamu salat? Inilah Yathrib, tempat yang kamu akan hijrah. Yang ini selepas daripada itu dibuka nama kepada Madinah. Pergi pula tempat yang keduanya, iaitu tempat Turi Saina. Orang kita sebut Tur Sina, bukan Turi Saina, itu nama dia. Tempat itu adalah tempat Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajat secara direct dengan Allah tanpa perantara Jibril. Yang mana Nabi Musa memang berada di situ, Allah bukan berada di situ. Kita faham? Allah menguatkan hati Nabi Musa sehingga dia faham itu adalah kalamullah. Kerana Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Bukan di Bukit Tur Sina, bukan di atas Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad meneruskan perjalanan berhenti di satu tempat lagi. Salat juga, iaitu di kota Madian, iaitu kota Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Salat juga 2 rakaat. Kemudian berhenti di satu tempat lagi, iaitu Baitul Laham, iaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sampailah Nabi Muhammad SAW, iaitu di tempat yang disebut Al-Aqsa. Diperintahkan semua Nabi-Nabi hadir ketika itu. Semua Nabi. Nabi Isa yang berada di langit yang kedua diperintahkan turun.
faqaddamani Jibril fa'amamtuhum, maka Jibril menyuruh aku untuk duduk dekat depan dan menjadi imam kepada sekalian para nabi, menjadi dalil nabi penghulu kepada sekalian para nabi. Dan Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah penghulu segala anak Adam dan bukan untuk bermegah-megahan. Tapi dia dipilih oleh Allah. Siapa dia? Nabi kita. Nak beritahu kita kena rasa mulia. Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambaknya akan burak, di mana tempat tambak itulah juga para nabi, situlah juga ditambak kalau sebelum ini. Maka kisah yang keduanya adalah Mi'raj. Panjang pula Mi'raj, tapi saya ringkas. Mi'raj ini adalah naik ke langit. Itu berapa yang bulan jadi? Sebab saya nak cerita tentang dalam perjalanan itu mukjizat. Dalam perjalanan itu Nabi dilihatkan banyak benda ya. Masyitah bintu Fir'aun, kemudian tengok orang yang menanam dapat hasil terus 2 hari, kemudian orang yang tinggal solat dipecahkan kepala dia. Cerita dia panjang, itu akan datang kita cerita insya-Allah. Nak menunjukkan sebahagian malam tu banyak peristiwa. Mi'raj. Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Mi'raj? Mi'raj ini tangga. Kena faham. Nabi naik tangga ke langit. Tangga tu, subhanallahil azim, setiap satu tapak dengan tapak yang kedua zahab fiddah, zahab fiddah. Apa zahab fiddah? Emas perak, emas perak, emas perak, emas perak, sampailah ke langit pertama. Begitulah seterusnya. Mulianya Nabi naik ke langit, menaiki tangga emas dan juga perak. Mulialah. Naik yang ke atas, ringkas ini jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Selepas daripada solat tersebut, Nabi jadi solat bersama dengan para Nabi. 7 dan 8 Nabi itu diperintahkan naik ke langit. Nabi Isa dia akan naik semula ke tempat dia beserta dengan sepupu dia, iaitu Nabi Allah Yahya alaihissalam. Nabi naik yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik yang kedua jumpa dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Naik yang ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf. Adalah perbualan dia banyak. Kemudian naik yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima naik jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik yang ketujuh jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu amalan yang Nabi Ibrahim suruh Nabi Muhammad beritahu kepada umat dia. Siapa umat dia? Kita lah. Agar mengamalkan ini ketika mana Mi'raj. Nabi Ibrahim kata, mur ummatak, perintahkan umat kamu agar mengamalkan akan zikir ini, kerana ia adalah tanaman kamu, tanaman umat kamu di dalam syurga. Dalam syurga, Allah. Dalam syurga ni tanaman kita. Apa yang aku nak suruh umat aku tanam dalam syurga? Suruhlah mereka itu membaca tanaman ini. Dan inilah tanaman mereka dalam syurga. Baca sama-sama dengan saya. La haula wala quwwata illa billah. Itu lafaz dia. Lafaz hadis dia macam itu. Kalau nak sambung pun tak ada masalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Ada riwayat al-azizil hakim. Yang pertama syarat dia, akidah kena betul, sebutan kena betul. Dengan la haula wala quwwata illa billah. Huruf ha itu jelas dan panjangkan 2 harakat nama Allah. Kerana itu tanaman dalam syurga. La haula, tak ada daya upaya orang itu meninggalkan maksiat kecuali dengan pemeliharaan Allah. Wala quwwata, tidak ada daya upaya orang itu taat, solat, boleh belajar, illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Dan Nabi menyatakan, dia panggil kelebihan zikir ini litisa'ina da'an, dapat menyembuhkan, dapat ni
Janji Nabi dapat menyembuhkan 90 penyakit. Melayu kita ada apa? 20. 3 pun ada. 3 ni selalu 3 serangkaian. Tok tinggi, cek. Ditis'ina da'an. Tapi baca ini dapat menjadi penawar kepada 90 penyakit. Wa aqalluhu, Nabi kata alhammu. Daripada 90 tu, yang paling sedikit sekali adalah kegelisahan. Risau je macam risau je. Itu penyakit ke nama dia? Kena banyak sebut la haula wala quwwata illa billah. Jangan sebut tu bila kita nak marah anak-anak kita. Mudah-mudahan dia tu la haula wala quwwata illa billah. Jadikan dia zikir. Bukan sebab kita melatah. Ada orang ni jadikan latahan. Bagus melatah benda tu. Tapi tahulah bahawa itu adalah perkara yang baik. Naik di atas Yusuf Sidratul Muntaha. Banyak. Kita naikkan. Nak habiskan. Sebab saya janji 9 suku. 9 suku lebih-lebih sikit lah. Sikit. Balik ke Mekah pula nanti. Sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni besar. Nabi kata Sidratul Muntaha ni adalah seumpama pokok yang mana akar dia itu mencecah sampai ke langit yang ke-6 dan tinggi sampai langit yang ke-7. Bukankah jarak langit yang pertama dengan langit yang kedua 500 tahun perjalanan? Besar. Tidak ada makhluk yang menyerupai atas dunia ini macam Sidratul Muntaha. Dan daun dia besar seumpama telinga gajah. Dan juga buah-buahan dia juga adalah besar seumpama kendi ataupun baldi yang sangat besar. Dan sentiasa bertukar kalanya daripada satu masa ke satu masa. Dan datang padanya rama-rama. Cantik sangat Nabi kata. Nabi SAW naik di atas Sidratul Muntaha. Jibril tidak mengikutinya lagi dah. Bukan maknanya kalau ini satu benda ya. Ada orang kata naik akan nanti terbakar. Tak ada nas yang sarih menyatakan sedemikian. Memang Jibril tak ikut je. Sebab kefarduan solat nak diterima oleh Nabi ni direct dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Sidratul Muntaha itu tidak pernah ada maksiat. Atas pada Sidratul Muntaha itu tidak ada maksiat. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kefarduan salat 50 waktu. Kita dah sebut tadi ya. Nabi Muhammad memang berada di atas Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala bukan di situ. Situ tempat Nabi, saya ulang, menerima kefarduan salat. Selepas daripada itu Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Apakah yang difardukan, berapakah difardukan salat 50 waktu. Tengok Nabi Musa kata apa dia? Pergilah semula ke tempat kamu, yang mana di situ kamu menerima kefarduan salat. Bukan tempat yang mana kamu bertemu dengan Allah berada di situ. Ini kena kejar, kena jazam ni, kena jaga akidah ni. Kita ni tuan, tengok ada orang benda dia fahami, benda yang ada itu pasti kena boleh ditengok dengan mata barulah ada. Contohnya kita tengok TV ni dunia. Tengok dalam TV itu negara Amerika. Adakah dalam TV itu ada Amerika? Tapi wujud tak Amerika? Memang wujud. Tak ada orang nak mengingkari pun. Tak percaya pun. Sebab memang wujud. Sebab pun khawatir. Kalau rakyat tanya, semua kata wujudnya negara Amerika. Walaupun mungkin kita tak sampai lagi sana. Bukan nak samakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang ada tidak semestinya, saya ulang lagi, kena boleh dilihat dengan mata. Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak boleh dilihat dengan mata kepada kita di atas dunia. Tetapi boleh dilihat di akhirat nanti dengan mata kepada kita, yang mana kita dalam syurga dan Allah bukan berada dalam syurga. Dan itulah nikmat yang paling besar, dapat melihat Allah. Ini timbul pula golongan kata bahawa dapat melihat Allah Ta'ala dalam syurga, yang mana Allah Ta'ala berada dalam syurga. Itu menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Berulang kali banyak daripada tempat yang Allah Ta'ala, yang mana tempat Nabi Muhammad menerima kefarduan salat.
dengan tempat Nabi Musa sehinggalah menjadi 5 waktu. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya mereka yang melakukan salat 5 waktu kita ni dah umat kamu wahai Muhammad, pahala dia menyamai 50 waktu salat sebagaimana umat Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, ini tentang melihat. Tadi menerima wahyu, melihat Allah. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada riwayat, 2 riwayat. Ibnu Abbas kata bahawa Nabi Muhammad tidak melihat Allah, tak ada masalah. Nah, Ibnu Abbas kata Nabi Muhammad melihat Allah, tetapi melihat bi fuadihi, dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Macam mana? Nabi Muhammad sendiri je yang tahu. Apa kita nak cari lagi? Ini masalah yang kita pergi cari pula. Adapun Aisyah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Jadi itu khilaf tentang melihat. Tentang menerima kefarduan solat itu betul, semua sepakat bahawa menerima kefarduan solat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun sampailah ke Mekah semula, panjanglah apa cerita. Dan ada seorang yang diberikan gelaran As-Siddiq, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana sebab apa dia diberikan gelaran As-Siddiq? Ketika mana Nabi Muhammad sampai ke Mekah dan menceritakan kembali kepada musyrikin Mekah, maka orang pun mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak ada. Ni kawan kamu ni kata pergi ke Masjid Al-Aqsa dalam sebahagian malam, naik pula ke langit. Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Tanya pada orang yang mengkhabarkan kepadanya, betul ke dia cerita macam itu? Ya, dia cerita macam itu. Jika benar dia cerita macam itu, maka aku membenar. Bukan dia kata, ya ke ada. Diberikan gelaran apa dia? As-Siddiq. Iman Sayyidina Abu Bakar nak ditimbang daripada zaman dia sampai hari kiamat, seorang pun tak boleh nak challenge. Iman. Subhanallah. Jadi sebagaimana yang dijanjikan 9.30 lebih, itulah secara ringkasnya Isra' dan juga Mi'raj, dan juga kelebihan bulan Rejab yang boleh kita ambil pengajaran, boleh kita ambil kebaikan padanya. Dan perlu diketahui juga dalam firman Allah Ta'ala, thumma lana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Dulu saya cerita Isra' Mi'raj juga kat sini sekarang ni lah. Dulu saya cerita Isra' Mi'raj juga lah. Belum lagi? Ya ke? Belum lagi. Awak ada lagi ke tak? Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Dan yang menghampiri dekat dengan Nabi Muhammad adalah Jibril. Dekat dia seumpama busur dengan anak panah. Bukan Allah yang dekat dengan Nabi Muhammad. Semua ulama kata hampirnya Jibril alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama busur dengan anak panah. Bukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, ambillah tu mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati dan merahmati kita semua dengan kita menghidupkan malam dalam bulan Rejab ini dengan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, mengetahui sejarah yang lain yang berlaku dalam bulan Rejab agar kita mendapat pahala. Dan selalu saya ingatkan, sebelum tidur amalkan selawat banyak-banyak dan minta kepada Allah agar direzekikan dapat melihat, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Orang yang paling handsome, orang yang paling cantik, makhluk yang paling mulia, tak ada ke dalam hati kita nak bertemu dengan dia dalam mimpi? Tak ada. Orang yang paling cantik kita. Setiap malam selawat. Hari Jumaat saya dah ingatkan selalu, selawat sekurang-kurangnya 100 kali. Selepas asar 80 kali. Siapa anjurkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamathal bi surati." Siapa yang melihat aku dalam mimpi, benarlah dia melihat aku, kerana sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai akan aku.
aku. Agar Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita. Dan jagalah hadiah salat yang difardukan dalam bulan Rejab ini. Dan jauhilah daripada perkara maksiat, agar kita mendapat keberkatan dan kemuliaan daripada Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa soalan nak tanya? Ada apa yang tak jelas? Boleh? Boleh faham? Ya ke faham? Tanya kan tak tahu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل علينا السكينة والبركة والاطمئنان. اللهم ارزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية في هذه الليلة وفي كل ليلة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.